kepada Mahathir Saman Anwar. Kita dengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan perkara itu, kemudian saya akan komen mengenai ucapan tersebut, mengenai saman tersebut. Dan bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menang saman tersebut. Baik, kita tengok ucapan beliau sewaktu di Kongres berkenaan dengan topik yang 22 bulan. Okey, jadi poin yang dia saman tu adalah poin ini. Hilang harta, hilang saham. Hilang bagaimana tidak hilang kalau kamu bolot untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Kalau kamu bolot untuk keluarga kamu, hilang harta, hilang saham. Hilang bagaimana tidak hilang kalau kamu bolot untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Kalau kamu bolot untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Okey. Hilang kuasa kalau kamu bolot untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Jadi daripada ayat itu, Mahathir saman saman Anwar Ibrahim. Kerana dia kata dia kena buktikan bahawa memang benar. Disebabkan oleh bahawa masa saya memerintah 22 bulan, saya telah mengayakan anak saya. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Baik. Soalan dia, apa yang Anwar perlu lakukan dalam tempoh tersebut, dalam saman tersebut? Apa yang Anwar kena buktikan? Okey. Saman itu yang dibawa oleh Mahathir adalah 150 juta. Anwar perlu buktikan apa? Sebenarnya, Anwar perlu buktikan apa? Disebabkan kenyataan dia bolot untuk anak-anak dia, maka dia perlu buktikan bahawa anak-anak dia menerima kekayaan, limpahan kekayaan itu, projek-projek sewaktu Mahathir berkuasa. Itu yang Anwar perlu buktikan. Itu saja. Jadi, adakah itu satu kesalahan kalau sekiranya boleh dibuktikan dalam mahkamah? Tak semestinya. Dia macam ni tuan-tuan. Hanya kerana anak-anak dia menerima, anak Mahathir menerima kekayaan sewaktu dia berada atau menjadi Perdana Menteri itu, tidaklah bermakna dia adalah satu kesalahan undang-undang ataupun salah guna kuasa dan sebagainya. Belum tentu. Itu kalau nak tahu itu, dia ada kes lain. Itu kes jenayah. Tetapi Anwar cuma perlu membuktikan kata-katanya bahawa anak-anak beliau, anak-anak Mahathir, Tun Mahathir ini menerima dana atau menerima projek atau menerima kekayaan sewaktu beliau berkuasa selama 22 tahun dan 22 bulan. Atau 22 bulan. Hanya itu perlu dibuktikan. Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, dia ada data kepada benda yang dia nak. Dia bukan setakat Menteri Keuangan kepada projek-projek yang ada di persikan alam tu semua dia ada, dia boleh korek. Dia juga Perdana Menteri, dia boleh arahkan kementerian-kementerian lain, Kementerian Tanah dan Cari Gali, Galian, Negeri dan juga Federal, untuk mengemukakan sebarang bentuk transfer tanah, belian tanah, pindahan tanah yang berlaku sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena buktikan dekat dalam mahkamah. Dia bawa list-list ini. Dia buktikan secara list. Ni. Secara list dia, apa orang kata, inilah syarikat yang dimiliki oleh anak Tun Mahathir. Okay. Itu tak jadi satu kesalahan lagi. Belumlah membuktikan apa-apa. Yelah, mungkin sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri pun, anak-anak dia dah kaya. Contoh. Kan mungkin anak-anak dia kaya. Mukris, sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri, umur dia 17 tahun. Mozani, sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri, umur dia adalah 20 tahun. Jadi kalau boleh dibuktikan, sewaktu usia 20 tahun, 21 tahun tu, dia sudah billionaire, jansuk jadi Perdana Menteri, atau millionaire pada waktu itu, dan tak ada masalah. Sebenarnya, anak-anak Tun Mahathir ni memang dah kaya. Sebelum dia jadi Perdana Menteri lagi. Kan? Sebelum dia jadi Perdana Menteri, anak-anak Mahathir dah kaya dah. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia cuma semakin kaya. Tapi sebelum tu dia dah kaya dah. Itu. Tapi, kalau sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya membuktikan, dan ini yang akan jadi masalah. Sewaktu awak menjadi Perdana Menteri lah, Mohzani, Mukris, Mirzan, Marina, itulah.
menerima dana dan projek dan tanah sekalian menyebabkan mereka menjadi kaya, itu cukup untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menang kes tersebut. So kalau Anwar menang ni, siapa akan jadi? Kalau Anwar menang, tak ada apalah. Boleh tak dapat 150 juta? Tak, Anwar tak boleh dapat 150 juta. Sebab yang sama Mahathir. So Anwar akan, maksudnya Mahathir kena bayar kos program je lah. Tapi kalau Anwar kalah, maka Anwar kena bayar lah. Apa yang Anwar Ibrahim perlu buat, buktikan je. Syarikat-syarikat. So buktikan. So apa implikasi dia? Implikasi dia bukan pada Mahathir. Mahathir dah 98 tahun, tuan-tuan. 2 tahun lagi 100. Lamanya usia dia. Implikasi dia pada anak-anak dia. Datuk Mukhris, Mohzani, Marina, Mirzan, Melinda, Mazhar, Maizura. Kalau nama mereka diheret nanti, implikasi pada anak-anak dia ni. Terutama kalau kebanyakan syarikat-syarikat tersebut, dia bukan dimiliki oleh anak-anak dia, tetapi mereka duduk di dalam board. Dia duduk di dalam board. It will affect them. It will affect their company. So dalam keadaan tersebut, siapa yang bakal kena? Anak-anak dia. Tapi kalau Mahathir nak teruskan juga, terpulang, teruskanlah. Saya tak boleh nak kata apa. Itu adalah hak Mahathir sendiri nak menentukan. Kan? Tetapi implikasi dia adalah kepada anak-anak dia. Baik. Kalau sekiranya terbukti benda ni, benda tu, ada tak perkara ini boleh dibawa ke dalam kes jenayah? Ya. Sekiranya pendedahan tersebut menunjukkan terdapat elemen jenayah di dalam pendedahan tersebut, ada kemungkinan anak-anak Tun Mahathir ini boleh diheret ke mahkamah kerana kesalahan jenayah. Boleh tak Tun Mahathir? Boleh. Kalau sekiranya boleh dikaitkan dengan perkara tersebut. Perkara ini bukan setakat boleh bare denial saja. Dia sudah masuk ke mahkamah, dia dah jadi satu isu mahkamah. Dia dah boleh jadi isu mahkamah. Kan? Bila dah isu mahkamah, apa implikasi dia tuan-tuan pada isu mahkamah? Benda itu boleh dijadikan apa orang kata satu permulaan kepada kes jenayah.